Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan kasih sayang-Nya. Masih lagi diberi peluang kepada kita semua untuk mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan segala amalan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung bacaan daripada kitab Wasailul Wusul ila Syama'ilir Rasul. Masih lagi di bawah tajuk hadis-hadis yang ringkas yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelbagai keadaan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan ialah bahawa kamu meninggalkan dunia, yakni kamu mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Lidahmu basah dengan mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairul amali, sebaik-baik amalan. Maknanya ini adalah di antara amalan yang terbaik untuk orang yang beriman, yaitu dia mati dalam keadaan lidahnya basah, lidahnya sentiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini ulama mengatakan bahawa daripada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memberi galakkan kepada kita semua supaya kita ini sentiasa melazimi zikir. Lidah kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun zikir itu tak sampai ke dalam hati kita, zikir yang terbaik ialah lidah dan juga hati bersama-sama. Kita menyebut lafaz-lafaz zikir itu dalam keadaan hati kita itu tahu apa yang kita sebut. Kita sebut subhanallah, hati kita memahami bahawa yang kita ini sedang mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji-pujian hanya untuk Allah, hanya milik Allah. Lidah kita melafazkan alhamdulillah, hati kita sedar
yang kita itu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang terbaik. Tetapi paling kurang, kalaulah zikir itu tidak sampai ke dalam hati kita, sekurang-kurangnya ada anggota badan kita yang sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan tidak disyaratkan. Di dalam mensyaratkan hadis ini pun, dalam kitab ini dinyatakan bahawa tidak disyaratkan hati kita hadir ketika kita menyebut lafaz-lafaz zikir. Tak disyaratkan. Mana kata kesan daripada zikir itu akan ada, walaupun tidaklah sempurna seperti mana orang yang berzikir dalam keadaan hatinya hadir. Dan itu tahap yang perlu diusahakan. Perlu diusahakan. Kita berzikir, kita bertasbih. Contohnya selepas solat kita berzikir, kita bertasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali. Kita membesarkan Allah, Allahu akbar. Sekurang-kurangnya kita melafazkan lafaz zikir itu, kita cuba hadirkan hati kita. Dalam solat kita bermula daripada takbiratul ihram, kita melafazkan Allahu akbar, Allah Maha Besar. Itu adalah zikir. Kita cuba hadirkan hati kita. Setiap takbir perpindahan, intiqalat daripada satu rukun kepada rukun yang lain, kita cuba hadirkan hati kita. Ini yang terbaik. Kesan dia sangat cepat. Kesan dia sangat cepat berbanding dengan orang yang berzikir sekadar di lidah sahaja, tidak sampai ke hati. Di dalam kitab ini disebut ada satu orang pelajar kepada Syekh Abu Uthman Al-Bunani. Dia mengadu ke tok guru dia. Dia kata kadang-kadang zikir itu hanya atas lidah saya sahaja. Saya berzikir dan lafaz zikir itu dia duduk atas lidah saja. Sedangkan hati saya lalai. Hati saya tidak hadir bersama dengan apa yang saya zikirkan. Maka Syekh Abu Osman jawab apa? Ushkurillaha an ista'mala jarihatan minka fi khairin wa awwadaka dzikra. Dia kata kamu bersyukurlah pada Allah, berterima kasihlah pada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menggunakan salah satu daripada anggotamu pada kebaikan. Lidah nak sebut nama Allah, walaupun hati lalai sekalipun, nak sebut nama Allah ni bukan senang. Walaupun lafaznya senang je. Nabi ada sebut dalam satu hadis, kalimatani habibatani ila rahmani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimah, habibatani ila rahmani, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatani 'alal lisani, ringan atas lidah, mudah nak sebut. Saqilatani fil mizani, berat dalam timbangan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata khafifatani 'alal lisani, ringan atas lidah. Tapi kalau kita muhasabah diri kita, berapa kali sebut sehari? Tak mari. Sebab
Sebab nak berzikir, nak menyebut nama Allah ni sebenarnya perlu taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri kekuatan kepada kita, beri kesedaran. Bila Allah Ta'ala beri peluang kepada kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tak sampai dalam hati kita. Hati kita ni kerana sibuk sangat dengan dunia, dengan apa yang ada depan kita ni, dia jadi walaupun kita cuba nak hadirkan hati itu, tapi dia tetap lalai. Kadang-kadang kita cuba juga sebut subhanallah, hati maha suci Allah, tapi dah 2-3 kali, lepas tu hilang. Lepas tu kena buat pula. Dimari terlalai pula, tak ingat, cuba lagi. Sebabnya hati kita ni penuh dengan benda lain, maka dia payah nak masuk. Tapi sekurang-kurangnya lidah kita dapat menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala beri kita peluang untuk membiasakan diri menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun kata Syekh ni pada nak murid dia, ini pun kamu syukurlah pada Allah. Allah beri juga peluang. Kalaulah seseorang itu kerana hati dia tidak dapat hadir dengan apa yang dia sebutkan, dengan apa yang dia zikirkan, maka dia pun tinggalkan zikir terus. Dia kata zikir tak masuk dalam hati, buat apa zikir? Dia kata Syekh ni, wa man ajaza 'anil huduri bil qalbi fataraka ta'widal lisan bidzikri faqad as'afa syaitan. Sesiapa yang tidak mampu untuk menghadirkan hati, lalu dia tinggalkan membiasakan lidahnya berzikir, maka sesungguhnya dia telah membantu syaitan untuk bertambah lalainya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara taktik ataupun cara setan ini tipu kita. Kita nak buat ibadat, dia pertama sekali dia akan halang kita supaya tak boleh buat. Jangan buat. Bila kita buat juga, maka dia akan masuk cara lain. Antaranya gini ya, sebut saja nama Allah, dah masuk dalam hati, buat benda. Kita pun tinggal dulu. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita untuk menggunakan salah satu anggota badan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun satu perkara yang besar sebenarnya. Sehingga Nabi pun sebut apa? Khairul amali, sebaik-baik amalan. Ini di antara amalan yang terbaik, kamu mati, kamu meninggal dunia dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah. Beruntunglah orang yang sentiasa dapat dalam setiap masa dia dapat ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita sibuk memang payah. Kita tengah buat kerja, nak sebut nama Allah tu boleh kita kata payahlah. Tengah sibuk kan. Paling kurang masa lapang kita, masa lapang, masa yang kita tidak kerja, masa lapang kita cubalah berzikir. Lidah kita, paling kurang lidah dapat zikir dengan hati itu yang terbaik. Dan di antara cara untuk kita sampai kepada tingkat ataupun tahap hadirnya hati bersama zikir itu, dia bermula dengan zikir atas lidahnya. Mula dengan zikir dulu, sebut dulu, tak masuk lagi dalam hati. Tapi bila dah biasa sebut, lama-lama dia masuk. Tapi kalau kita tak biasa sebut, memang tak masuk lah. Kalau kita berfikir secara logik lah, benda-benda dunia ni kalau kita sebut je, dia mari selalu dalam hati kita. Ceritalah pasal apa pun.
benda apa pun, dia mari. Hati itu hadir selalu lah. Sebab apa? Sebab selalu sebut. Benda tu sebut semua. Sebut lagi, sebut lagi, sebut lagi. Orang apa? Iklan, promosi, macam-macam benda ni. Lagi dan lagi. Walaupun kita berapa puluh kali dah tengok, berapa puluh kali dah dengar, tapi dia promo, sebut lagi, sebut lagi, sebut lagi. Masuk dalam hati. Begitulah juga dengan zikrullah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita sebut lagi, sebut lagi, sebut lagi, sampai satu tahap dia akan masuk dalam hati. Permulaan dia bermulalah daripada yang rendah ni. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik dari kalangan kamu semua, yakni di antara orang yang terbaik di kalangan kamu ialah yang terbaik di kalangan kamu terhadap keluarganya. Orang yang paling baik dengan keluarga dia, ini Nabi kata di antara orang yang terbaik dengan keluarga. Keluarga tu siapa? Sebahagian ulama kata yang dimaksudkan dengan keluarga ni isteri, anak-anak. Ini keluarga. Ada juga ulama mengatakan yang dimasukkan dengan keluarga ni ialah kaum kerabat kita. Masuklah apa? Adik-beradik, pok-pok saudara, mak-mak saudara, masuk belaka tu. Kaum kerabat kita yang terdekat. Jadi kalau tak dapat hak besar, ambil hak kecil. Hak kecil, keluarga kita isi anak-anak. Nabi kata yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang terbaik terhadap ahli keluarganya, dengan isterinya, dengan anak-anaknya. Dan Nabi kata wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di kalangan kamu semua terhadap ahli keluargaku. Nabi SAW telah tunjukkan kepada umat ini bahawa baginda walaupun dalam kesibukan urusan-urusan agama, urusan orang-orang Islam, tapi dalam masa yang sama Nabi SAW ada bagi masa untuk bersama ahli keluarga dia. Ada beri masa untuk hiburkan isterinya. Ada beri masa untuk berkhidmat di dalam rumahnya. Khidmat dalam rumah, tolong kerja-kerja rumah. Bahkan ulama mengatakan kita perlu berusaha supaya kita ni disukai oleh ahli keluarga kita. Isteri kita sayang sungguh disebabkan kebaikan kita. Anak sayang kepada ayah disebabkan kebaikan ayah. Cara layanan ayahnya terhadap anak-anak, maksudnya layanan dari segi agama yang menepati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukan kata ayah memang bagus sporting, tapi dalam benda lain, benda selain tu, benda-benda lalai ayah sporting, itu nak masuk. Tapi yang tu kena bentuk pula tu, satu hal pula.
kena bentuk keluarga. Terbaik layanan suami, layanan ayah ni kepada anak, kepada isteri, dengan cara dia sentiasa membantu, sentiasa ambil tahu. Bukannya biar lepas gitu je. Bertanggungjawab. Dalam riwayat sebut Nabi SAW, Nabi akan pergi lepas daripada solat asar, Nabi akan pergi ke rumah setiap orang isteri baginda. Pergi tanya keadaan, mana cerita hari ni, ada masalah apa. Pasal Nabi pergi ziarah setiap orang isteri dia. Bila malam, barulah baginda akan bermalam di rumah isteri yang gilirannya bersama dengan Nabi SAW. Tanya keadaan. Kita pun begitu juga. Kena tanya isteri kita, tanya anak-anak kita macam mana hari ni, ada masalah apa. Anak-anak sekolah tanya macam mana sekolah hari ni, okey ke tidak. Ambil tahu. Ini di antara cara Nabi SAW melayan ahli keluarga baginda. Beruntunglah orang yang dapat memberi layanan yang terbaik. Layanan yang terbaik ni dia bukan dari segi harta. Layanan yang terbaik ni dari segi sifat. Sifat suami, sifat ayah. Layanan dari segi itu. Benda harta duit ni benda sekejap je. Beli telefon baru, tubik pula telefon baru lagi. Tak puas. Contohlah. Benar dalam riwayat, isteri Nabi SAW nak naik unta. Nabi Nabi letakkan kaki baginda SAW, tegakkan paha baginda tu supaya isteri boleh pijak paha tu naik atas unta. Tolong. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita je lah. Masya-Allah orang lelaki ni. Ini hadis ni untuk orang lelaki. Suami, ayah, sifat-sifat yang baik perlu diterapkan supaya kita ni jadi ikutan dalam keluarga. Jadi satu orang yang keluarga kita ni tak harap orang lain. Tak harap lah. Cukup dah ayah ada badan lah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli min ba'di. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di kalangan kamu semua, yakni di antara orang yang terbaik dari kalangan kamu ialah orang yang terbaik di kalangan kamu terhadap ahli keluargaku selepas kewafatan. Ini pun antara pesan Nabi SAW bagaimana para sahabat dan juga orang-orang selepas mereka melayan keluarga Nabi, hormat kepada keluarga Nabi. Kita mungkin di tempat kita ni tak banyak, ataupun ada tapi mungkin jauh dengan kita, tak biasa dekat. Kalau zaman sahabat tu memang selepas kewafatan Nabi, isteri-isteri Nabi ada, anak Nabi ada, cucu Nabi ada. Maka mereka berusaha untuk berbuat baik terhadap ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Hormat, beradab. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
khairun nasi anfa'uhum linnas. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia ialah orang yang paling dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ini manusia yang terbaik. Diri dia itu dapat memberi manfaat kepada orang lain. Sama ada manfaat itu melalui sifat-sifatnya, melalui ilmunya, melalui hartanya, melalui kedudukannya. Dia ada harta, dia tolong jiran-jiran dia, tolong orang-orang Islam. Dia ada ilmu, disampaikan kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam dapat manfaat daripada ilmunya, makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, makin faham agama. Dia ada kedudukan, dia bantu orang-orang yang di bawah, mudahkan segala urusan mereka. Ini ciri-ciri manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik bukan bila dia ada kelebihan maka dia lebih merendahkan orang lain. Ini tak. Bila kita ada kelebihan, kita berusaha supaya kelebihan kita itu dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Kongsi, insya-Allah. Bukan kita bila ada kelebihan kita simpan, ataupun kita guna kelebihan yang kita ada untuk ambil lebih lagi daripada orang. Dan manfaat yang paling besar kepada manusia ini adalah manfaat agama. Ini manfaat yang paling besar. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni, bila kita ada ilmu, kita ajar orang lain, kita sampaikan kepada orang lain. Orang tu pula dia beramal dengan ilmu itu, kemudian dia ajar pula orang lain. Yang ni dia akan jadi apa? Sadaqatun jariyatun. Dia akan jadi satu sumber amalan yang akan mengalir pahalanya berterusan. Berterusan. Ini manfaat kekal. Manfaat kekal. Kalau manfaat benda-benda lain, yang ni sementara je. Walaupun Nabi SAW dalam satu riwayat pernah menyebutkan bahawa apa-apa yang kita gunakan, sesuatu yang ada dalam milik kita, harta kita, kita belanjakan untuk orang lain, maka itulah yang akan jadi simpanan di akhirat nanti. Yang kita simpan di dunia ni itu untuk orang. Yang kita simpan untuk di dunia ni sebenarnya bukan untuk kita sangat pun. Kadang-kadang tak ada guna pun, boleh ke orang lain. Tapi simpanan yang sebenar, apabila kita gunakan harta kita, apa-apa yang ada pada kita untuk manfaat orang lain, itu simpanan. Simpanan di akhirat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi, wad-dallu 'alal syarri kafa'ilihi. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan, hukumnya seperti orang yang melakukan kebaikan. Dan orang yang menjadi petunjuk kepada keburukan, maka hukumnya juga seperti orang yang melakukan keburukan. Ada dua perkara disebut dalam hadis. Yang pertama, orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan, dia jadi sebab untuk orang lain buat baik. Dia ajak orang lain buat baik.
mengajar ataupun kita mengajak orang lain berbuat baik, di situ ada ganjaran yang khusus. Kita ajak orang lain buat baik, kita beri nasihat supaya orang buat baik, itu boleh pahala dah, boleh ganjaran dah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang yang dinasihatkan itu dia ikut ataupun dia tidak ikut, kita boleh pahala dah. Pahala memberi nasihat yang baik, pahala ajak kepada kebaikan. Kemudian kalaulah orang yang mendengar nasihat kita itu dia ikut, dia amalkan apa yang kita nasihatkan kepadanya, kita ajak dia semayang, dia pun semayang, maka pahala solat dia itu, yang pertama dia dapat, yang kedua kita pun dapat. Dua pahala dapat. Pahala mengajak kebaikan, pahala solat orang yang solat disebabkan kita nasihat kita. Dan Nabi kata kafa'ilihi, sama seperti orang yang buat. Maknanya orang yang tunaikan kebaikan itu ataupun yang tunaikan solat tadi, pahala solat itu pahala yang sama kita akan dapat. Kita akan dapat. Ada dalam riwayat yang lain sebut, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Siapa yang menunjukkan sesuatu jalan yang baik, dia tunjuk jalan yang baik, dia jadi satu model untuk orang buat baik, dia tunjukkan satu sifat, orang pun ikut sifat yang baik, maka Nabi kata falahu ajruha, maka untuknya ganjarannya, ganjaran amalan baik yang dia tunjukkan pada orang tu, maksudnya yang dia ajar orang tu. Yang kedua, wa ajru man amila biha, dan ganjaran orang yang beramal dengannya. Orang yang beramal dengan petunjuk kebaikan yang dia buat tadi, ganjaran dia pun boleh juga. Maksudnya orang yang dengar nasihat, orang yang terima ajakan, dia pun buat amalan itu, jadi dia buat amalan, ganjaran dia boleh ke orang yang ajak. Timbul satu persoalan, kita boleh ganjaran amalan dia buat boleh ke orang lain, dia boleh ke tidak? Nabi kata min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an, tanpa mengurangkan sedikit pun daripada amalan mereka. Amalan orang yang buat tu pahala dia tak kurang sikit. Maknanya Allah Ta'ala beri dua tu, ganjaran dia buat, ganjaran yang sama Allah beri juga kepada orang yang ajak, orang yang beri nasihat. Ada riwayat lagi sebut man sanna sunnatan sayyi'atan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjukkan jalan kebaikan, maka untuknya ganjaran pahala amalan kebaikan itu, dan ganjaran pahala orang yang beramal dengan kebaikan itu sampai bila? Ila yaumil qiyamah, sampai kiamat boleh ganjaran itu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bila kita ajak orang lain kepada kebaikan, ini dipanggil perniagaan yang tak ada ruginya. Tijaratan lan tabura, perniagaan yang sekali-kali takkan rugi. Jalan terus.
Disebabkan kita orang jadi baik, amalan kebaikan dia itu selagi dia buat. Kalaulah dia ada anak pula, ada orang lain lagi yang dia ajak pula, berterusan semua masuk dalam akaun kita. Ada dalam akaun kita. Sama juga, kita ada anak, kita didik anak kita dengan amalan-amalan yang baik, dengan sifat-sifat yang baik, maka segala perbuatan sifat-sifat yang baik daripada anak ni, pahala dia akan masuk pada mak ayah automatik masuk. Sebab apa? Mak ayah ni dikira sebagai sebab. Anak buat baik dapat pahala. Apatah lagi kalau anak itu dia buat baik, lepas tu dia doa pula kepada mak ayah dia yang telah meninggal dunia ataupun yang belum meninggal dunia, doa kebaikan. Yang dipanggil dalam hadis disebut waladun salih yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakan ibunya, ibu ayah dia, mak ayah dia, dapat pahala, masuk semua, masuk. Tak payah doa. Kalau contoh macam buat tahlil, kalau buat tahlil ni, kalau kita buat tahlil untuk mak ayah kita, kita baca tu sampai selalu dah, tak payah doa pun sampai. Tapi kalau kita buat tahlil untuk orang lain, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab kita ni, kalau kita buat tahlil nak sampaikan pahala amalan kita, bacaan kita kepada orang lain, maka kena doa. Dia tidak memada dengan niat sahaja. Niat tu suku. Selepas tu kena doa, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya disampaikan pahala itu kepada si mati. Kaedah dia begitu. Dia kalau buat tahlil ramai-ramai, seorang je doa. Lepas tu orang lain macam mana? Orang lain aminkanlah. Aminkan, barulah pahala dia tu boleh transfer, boleh pindah bacaan-bacaan dia sampai, zikir dia sampai, dia aminkan apa yang imam doa. Paling kurang akhir tu, imam kata walhamdulillahi rabbil alamin, kita pun amin. Paling kurang. Kalau daripada awal tu dia pun lara juga, tak ingat, dan doa panjang kan. Doa tahlil kena molek panjang, pakai tangan tak larat lah. Paling kurang akhir tu walhamdulillahi rabbil alamin, tak imam kata, kita pun kata amin. Maknanya wahai Allah, terimalah doa ni. Tu imam pula dalam doa dia kena nyatakan nama si mati itu supaya disampaikan pahala kepadanya. Kalau doa tahlil tidak panjang pun tak ada masalah. Doa, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami pada malam ini kepada almarhum si fulan. Sampai pahala, itu maksud sebenarnya. Kadang-kadang ada yang kita perhatilah, dia baca doa lepas mayang je. Jadi wallahu a'lam, sangka baik lah. Mudah-mudahan Allah terima lah sampai kepada si mati tu. Tapi dari segi dalam mazhab Syafi'inya, untuk sampai pahala sesuatu amalan ni, kalau bukan mak ayah kita ataupun ni ke atas, dia kena doa, niat dan doa. Selepas amalan tu kita doa supaya sampai pahala. Gitulah. Mungkin orang tidak tahu. Jadi atas niat dia tu, mudah-mudahan Allah terima.
Jadi ni Nabi SAW beritahu, siapa yang menunjukkan sesuatu kebaikan, orang ikut, maka dia akan dapat pahala sama, ganjaran dia sama kebaikan. Dan kalaulah satu orang tu tunjuk pula jalan keburukan, dia buka jalan untuk orang buat jahat, maka sama juga pahala pula, sama juga dosanya. Yang ni dapat dosa, dia pun boleh juga dosa. Tu masalah. Tapi kalau mak ayah dikecualikan. Mak ayah, melainkan mak ayah tu disuruh anak dia buat jahat, memang dia dapat lah. Tapi kalau anak dia melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara dosa, adakah mak ayah ni dia dapat juga dosa? Dari segi hukumnya tidak, melainkan memang mak ayah tu suruh buat, dia boleh lah. Tapi kalau mak ayah ajar benda baik, tapi anak buat jahat, buat benda-benda yang tidak baik, adakah dosa tu sampai kepada mak ayah dia, khususnya yang telah meninggal dunia? Tak sampai, tak kena. Tapi kalau kebaikan automatik sampai. Sebab dikira mak ayah ni fungsi dia untuk ajar kebaikan kepada anak, didik anak-anak dengan cara yang baik, maka sampai pahala. Doa ke tak doa ke sampai. Tapi kalau hak buruk ni, dia tak sampai, dia tidak automatik sampai. Melainkan mak ayah tu yang memang suruh anak dia buat jahat, tu sampai. Sebab dia jadi bab ni lah, ad-dallu 'ala syarri, dia jadi petunjuk kepada kejahatan, petunjuk kepada keburukan, maka dia dapat dosa sama macam orang yang buat. Jadi petunjuk kepada kebaikan ni, alhamdulillah, kalau pakai hadis yang ketiga saya baca tadi, ila yaumil qiyamati, warak nak jaga. Dia jadi petunjuk kepada keburukan, maka dia dapat dosa amalan keburukan itu, dan dosa orang yang ikut amalan keburukan dia itu sampai kiamat. Sampai kiamat tu maknanya dia mati dah. Selagi bumi ni tak kiamat, ada orang yang ikut, ada pewaris semua. Contoh amalan buruk dia tu, orang ni ajar orang ni ikut dia, ikut sampai kiamat, dah habis, tak putus bah, dosa masuk dalam akaun, rugi kita. Maka alangkah baiknya kalau kita ini berusaha untuk jadikan diri kita sebagai sebab untuk orang lain mendapat kebaikan. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada saya dan kita semua dengan apa yang disampaikan pada malam ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita niatkan juga untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma